Pertama sekali, saya bersyukur kepada Tuhan Elohim kerana membenarkan kita menyambut perayaan roti tidak beragi. Hari ini, mari kita lihat firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Kekekalan dalam Hati. Hari ini ialah perayaan roti tidak beragi. Perayaan ini dalam kata lain, ialah perayaan penderitaan. Dari pandangan fizikal, perayaan ini sangat menyedihkan jika kita melihat Kristus yang memikul beban penderitaan di atas salib untuk kita pendosa. Melalui penderitaannya, apakah yang Kristus ingin ajak kita? Mengapakah Dia menyuruh kita memikul salib sendiri dan mengikut Dia? Seperti tajuk khotbah hari ini, Tuhan mempunyai kehendak yang mendalam untuk memberi kita kekekalan dalam hati. Melalui perayaan roti tidak beragi ini, kita harus memahami kehendak Tuhan. Atheis menafikan kewujudan Tuhan dan bertanya banyak soalan seperti, jika Tuhan ialah kasih, mengapakah ada OKU di bumi? Atau jika Tuhan ialah Tuhan yang adil, mengapakah ketidakadilan berlelosa di bumi? Atau jika Tuhan adalah Maha Kuasa, mengapakah ada banyak bencana di bumi? Sesungguhnya, berbagai jenis malapetaka dan kejadian yang tidak adil berlaku di bumi ini. Jika mereka berfikir bahawa segala sesuatu akan berakhir selepas hidup di bumi ini tamat, itu adalah munasabah. Namun, kita perlu berfikir, bagaimanakah keadaannya jika kita hidup semula selepas kehidupan di bumi ini berakhir? Jika penderitaan yang disebabkan kecacatan membuat hidup kita ada harapan dunia abadi, itu bukanlah perkara yang buruk. Juga, jika penderitaan kerana ketidakadilan orang lain membuat kita beriman untuk merindui dunia abadi, penderitaan itu juga adalah sesuatu yang harus kita tahan. Ada perbezaan besar antara orang yang hidup hanya untuk seketika di bumi ini dengan orang yang memikirkan kehidupan akhirat. Jika ada seseorang yang semua dalam kehidupannya berjalan lancar, menurut kehendaknya, dan berjaya, dia tidak perlu memikirkan dunia abadi. Kalau begitu, betapa malangnya orang itu? Masalahnya adalah, adakah semuanya akan berakhir? Apabila hidup kita di bumi ini berakhir, atau ada kehidupan akhirat? Jika ada kehidupan akhirat, maka semua kesusahan, kesulitan, kesedihan, dan penderitaan yang kita hadapi pada hari ini berfungsi sebagai tonik. Dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus dalam Alkitab, selepas orang kaya itu mati, ada dunia akhirat yang dikatakan Tuhan. Semasa hidup di bumi ini, orang kaya itu berasa tidak perlu ada harapan untuk dunia abadi. Jadi, dia tidak pernah memimpikan syurga, kehidupan kekal, atau keselamatan dalam hidupnya. Semuanya berjalan lancar, dan semua rancangannya berhasil. Kalian, adakah dia orang yang bahagia? Semasa memikirkan dunia abadi, kita boleh mengatakan, dia ialah orang yang paling malang. 2000 tahun dahulu, berapa banyakkah penganiayaan Rom yang dialami oleh orang kudus gereja awal hanya kerana mereka mempercayai Yesus, walaupun mereka tiada apa-apa di bumi dan tiada sesiapa pun yang menyebelahi mereka.
Hati mereka benar-benar aman. Meskipun dalam kesusahan, mereka dipenuhi dengan sukacita. Dalam wayang, Quo Vadis, apabila semua orang Kristian dibuang ke dalam amphitheater Rome dan dimakan singa, tiada seorang pun yang menderita atau meringis. Mereka semua memasuki dunia akhirat dalam kedamaian dan kebahagiaan. Ini kerana mereka ada dunia yang kekal menantikan mereka. Kita pun sama. Orang yang hatinya kurang merindui kekekalan, selalu merungut atau merintih di bumi ini. 3.500 tahun dahulu, pada zaman Musa, mengapakah umat Israel banyak merungut di padang gurun? Hati mereka selalu kurang merindui kekekalan. Jika mereka tinggal di rumah yang hangat dan kenyang, mereka akan berpuas hati dan hanya mengharapkan kehidupan yang tiada kesulitan atau cabaran di bumi ini. Namun, Tuhan membuatkan banyak orang yang hidup di bumi ini berkekurangan dan ada halangan, serta kadangkala biar benda yang kita harap tidak wujud itu wujud. Melalui semua ini, Tuhan biar kita berpeluang untuk merindui kekekalan. Selepas hidup di bumi ini, mereka bukan lagi OKU di syurga. Selepas pergi ke syurga, kita tidak akan meneruskan kehidupan yang berkekurangan. Sebab itulah kita ada harapan, bukan? Orang yang ada harapan dapat memahami secara mendalam mengapa Tuhan memberikan semua penderitaan ini. Orang kudus gereja awal mengalami semua jenis penderitaan dan kesakitan, seperti menjadi lilin manusia atau makanan singa di amphitheater. Jika dilihat secara fizikal, itu sangat menyakitkan. Walaupun sentiasa berada di ambang maut dan hidup terancam, mereka sama sekali tidak merungut. Ini kerana mereka selalu percaya bahawa mereka akan diberi dunia yang kekal apabila kehidupan sementara di bumi ini berakhir. Hari ini, kita juga, sebagai orang yang ingin mengikuti kehidupan Kristus dan memikul salib, kita harus mempunyai hati yang merindui kekekalan. Tuhan bukan berdiam saja melihat kita derita kerana kita tiada kuasa. Sebaliknya, berkat yang Dia ingin berikan kepada kita tersembunyi dalam kesukaran itu. Jika semua benda di bumi ini berjalan lancar dan kita tiada harapan untuk kekekalan, adakah kehidupan yang akan berakhir dengan kematian itu betul-betul diberkati? Sudah tentu tidak. Tiada orang lebih malang daripada orang itu. Ada kesakitan dan ada penderitaan. Kalian, fikirkanlah, bilakah doa kita paling mendesak dan ikhlas? Adakah doa yang ikhlas dipanjatkan apabila semuanya berjalan lancar dan mudah tercapai? Doa itu hanya dibuat secara kewajipan. Namun, kita berdoa dengan ikhlas apabila kita ada kekurangan, kesakitan, atau terluka. Bukan? Jadi, apabila Tuhan menyuruh kita memikul salib dan mengikut Dia, Dia bukan mahu membuat kita menderita. Sebaliknya, Dia ada kehendak untuk memberkati dan memupuk kekekalan dalam hati kita. Hari ini, mari kita lihat ajaran ini melalui Alkitab. Mari kita lihat buku Pengkhotbah, bab 3 ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat apa? Walaupun kita baring sahaja, Tuhan pun dapat membuatkan pisang kaki yang masak jatuh ke dalam mulut kita. Ini kerana Dia adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Namun,
Apakah yang Tuhan berikan kepada manusia? Pekerjaan untuk melelahkan diri. Itu adalah agar kita dapat menyadari kesusahan dan kesulitan semasa kita berusaha. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Melalui penderitaan, Dia ingin kita mempunyai hati yang merindui kekekalan. Jika gereja awal menerima sokongan empire, sama seperti gereja Katolik, dapatkah iman mereka mengeluarkan haruman? Sudah tentu tidak. Jika kita memikirkan berkat yang akan diberikan Tuhan kepada kita di dunia akhirat, kita dapat menyadari, hidupku pada hari ini pasti bukan hidup yang susah. Aku bukan tiada berkat Tuhan, jadi aku hidup susah. Apakah yang diberikan Tuhan kepada manusia? Pekerjaan untuk melelahkan diri. Adakah Tuhan tidak dapat menciptakan dunia yang mempunyai banyak makanan, walaupun tidak berusaha dan berpeluh di bumi ini? Semua Dia dapat. Kalau begitu, mengapakah Dia memberi pekerjaan kepada manusia untuk melelahkan diri? Mari kita lihat buku 2 Korintus, bab 4 ayat 16. Bab 4 ayat 16. Dengan demikian, kami tidak tawar hati. Walaupun manusia lahirnya kami kian merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui setiap hari. Kesusahan yang ringan dan hanya sedetik ini membawa lagi kami apa? Kemuliaan yang kekal, tanpa bandingan. Apakah perkara yang sementara yang membawa hal-hal dunia yang kekal? Kesengsaraan, penderitaan, dan kesakitan salib. Orang di dunia bertanya, Anda percaya kepada Tuhan, tetapi mengapakah Anda menghadapi begitu banyak kesusahan? Bukankah Anda sepatutnya ada berkat yang berlimpah-limpah setiap hari jika Anda percaya kepada Tuhan? Bagi mereka, berkat ialah pencapaian dalam hidup yang sementara. Namun kita orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, menginginkan berkat kekal yang akan kita terima daripada Tuhan di dunia akhirat. Jika dunia itu tidak wujud, orang Kristen tidak akan dapat menjawab soalan ateis. Jika Tuhan adalah Maha Kuasa, mengapakah ada banyak bencana di bumi ini? Namun, dunia akhirat wujud. Melalui kesengsaraan dan penderitaan sementara di bumi ini, Tuhan telah memberi kita hati untuk merindui kekekalan dan iman. Ini karena perkara di dunia itu adalah kekal. Perkara di bumi ini adalah sementara dan akan hilang. Tuhan tidak mahu memberi kita keseronokan yang sementara, tetapi perkara yang kekal. Jadi, Dia berkata bahwa kita harus memikul apa? Jika kamu mahu mengikut aku, memikul salib sendiri. Maksudnya bersedia terhadap penderitaan dan mengikut Dia. Memikul salib penderitaan di bumi ini bermaksud akhirnya kita akan menerima ganjaran syurgawi di dunia kekal, bukan? Dalam arti kata lain, agama Kristen mempercayai bahwa kita akan menerima berkat di dunia akhirat. Karena orang tidak tahu, mereka asyik berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal duniawi, seperti tolong biar aku mendapat banyak duit,
dan bantu anak-anakku memasuki sekolah yang baik. Mereka minta semua benda duniawi. Namun, Tuhan memberi kita salib penderitaan. Adakah Tuhan mahu semua orang kudus gereja awal yang beriman teguh, dianiaya, ditindas, ditolak, dan dipulaukan oleh masyarakat? Tidakkah Dia mahu mereka mempunyai harapan yang lebih besar untuk syurga yang kekal? Kristus menahan kesakitan dan mengatasi penderitaan yang semasa, kerana Dia menanti-nantikan sukacita yang pada masa depan. Kita juga harus begitu sekarang. Kita semua harus bertahan, mengatasi semua kesukaran hari ini, dan berusaha untuk menuju ke syurga, sambil memikirkan kemuliaan masa depan. Orang yang merindui kekekalan tidak merungut atau merintih. Jika tidak merindui kekekalan dan hanya harapkan berkat yang akan diterima dalam hidup ini, orang itu akan selalu merungut. Mari kita buka buku 1 Korintus bab 10. Buku 1 Korintus bab 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka membuat apa? Sepanjang 40 tahun di padang gurun, mereka bersungut-sungut, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuhan menciptakan persekitaran untuk merungut, dan suruh mereka jangan merungut. Adakah mereka melihat makanan? Adakah mereka ada air yang cukup? Kerana mereka tiada mata untuk melihat kekekalan, mereka asyik memikirkan kelaparan, kehausan, dan kesulitan. Akhirnya, mereka merungut serta merintih sepanjang 40 tahun di padang gurun dan dibinasakan. Tuhan memberi kita sejarah ini sebagai contoh. Teruskan dengan ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Orang yang merindui kekekalan dan ada mata yang dapat melihat kekekalan pasti akan lebih fokus pada janji yang Tuhan berikan. Bukannya bersungut-sungut dalam apa situasi pun. Memandangkan mereka lebih menghargai janji Tuhan, mereka tidak merungut. Tuhan menyuruh kita memikul salib kita dan mengikut Dia. Hari ini ialah perayaan roti tidak beragi untuk memikul salib Kristus. Kita harus ada iman yang memeluk salib dengan penuh kesyukuran. Mari kita lihat buku Pengkhotbah bab 1 ayat 1. Buku Pengkhotbah bab 1 ayat 1. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Salomo mengatakan ini bukan kerana dia seorang yang pesimis. Dia ialah orang yang bijak. Apabila dia tahu untuk melihat dengan mata kekekalan, apakah maksud semua benda yang sementara dan akhirnya akan lenyap di bumi ini, seperti yang ditulis oleh Salomo dalam buku Pengkhotbah, dia tidak merintangi mata dari apa yang dikehendakinya dan tidak menahan hati dari sukacita apapun. Walaupun sudah mencuba segala-galanya, akhirnya dia mencapai kesimpulan, kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka.
segala sesuatu adalah sia-sia. Semua rancangan Salomo berjalan lancar dan keinginannya semua dipenuhi. Tuhan memberi dia hikmat yang besar dan memberkati dia banyak kekayaan fizikal. Namun, dia menyadari bahawa semua benda itu adalah sementara dan sia-sia di dunia yang kekal. Dalam buku Pengkhotbah bab 12, dia berkata bahawa kewajipan semua manusia ialah apa? Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Kalian, Salomo telah mencuba semua yang diinginkannya, lalu membuat kesimpulan ini. Apabila diberikan penderitaan dan kesakitan, jalan salib, hal-hal yang tidak mengikut keinginan, ketidakadilan yang tidak diinginkan, dan kita berasa sakit serta menderita, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jika kita menyadari kebenaran ini, daripada merungut dan merintih, mari kita lihat buku Yesaya, bab 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, yang membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat apa? Kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Setiap hari, Sion dipenuhi dengan suara kegirangan dan lagu. Itu adalah kerana kebenaran apa? Untuk Sion menjadi seperti ini, Sion harus dipenuhi dengan orang yang hati sentiasa merindui kekekalan dan mata yang tertumpu pada kekekalan. Jika ada banyak ahli keluarga Sion mempunyai mata yang dapat melihat kekekalan, maka suara kegirangan, lagu, kesyukuran, dan sukacita akan berlimpah-limpah di Sion setiap hari. Jadi Kristus bukan hanya biar kita sementara menikmati hal-hal duniawi, tetapi kadangkala Dia juga memberikan halangan, kesusahan, dan kesulitan dalam perjalanan, agar kita dapat menerima berkat yang lebih besar di syurga. Menurut buku Ulangan bab 8, apakah yang Tuhan katakan tentang kita? Kadangkala Dia merendahkan hati kita, membiarkan kita lapar dan berpakaian buruk, sebab Dia meletakkan kita dalam pelbagai jenis situasi, adalah untuk berbuat baik kepada kita akhirnya, bukan? Tuhan bukan melakukan ini kerana Dia jahat. Sebaliknya, Dia mahu membuka mata kita untuk melihat kekekalan melaluinya. Hari ini mari kita merenungkan penderitaan Kristus melalui perayaan roti tidak beragi. Apabila kita memikirkan kesakitan yang ditanggungnya kerana dosa kita, kita sangat menyesal. Namun, berhadapan dengan salib, daripada berfikir, adakah hidupku begini kerana aku tidak diberkati Tuhan? Kita harus buka mata untuk melihat kekekalan setiap kali kita diberikan keadaan seperti itu. Apabila kita berfikir, rupa-rupanya Tuhan ingin memberi aku hati yang merindui kekekalan, dan Tuhan telah memberi aku peluang agar aku berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh dan menerima berkat yang lebih besar di syurga, maka suara kesyukuran, nyanyian, dan kegirangan tidak akan berhenti di Sion, bukan? Jadi dalam buku 1 Tesalonika bab 5 juga tertulis, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Siapa dapat bersyukur? Hanya orang yang ada mata untuk melihat kekekalan dapat bersyukur. Dalam segala hal bermaksud apa sahaja situasinya. Jika kita hanya berkata, syukur kepada Tuhan, apabila ada sesuatu untuk diberi syukur,
Sesiapa pun dapat melakukannya. Orang kudus gereja awal melarikan diri ke katakum, tempat-tempat ibadah. Jadi mereka beribadah di sana. Dikejar oleh orang Rom. Mereka menyampaikan berita baik kerajaan Tuhan yang diberkati, bahkan dalam situasi itu pun. Dalam harapan yang lebih besar, mereka bersuka cita dan bahagia. Orang yang tiada mata untuk melihat kekekalan, mungkin tidak memahami sebab mereka berbuat seperti itu. Malah berfikir, kenapa mereka begitu? Orang menyangka bahawa mereka akan minta tolong. Agar tidak dimakan singa, mereka boleh berkata, aku tidak akan percaya Yesus. Tolong biarkan aku keluar dari tempat yang seperti neraka ini. Namun, tiada orang buat seperti itu. Sebaliknya, mereka memegang tangan dan menyanyi. Jalan yang terang ke syurga terbentang di depanku. Biarpun selalu ada banyak hal sedih dan sukar, nyanyian seperti itu bergema lebih kuat. Bahkan ketika mereka diambang maut pun. Jadi tertulis bahawa dunia tidak layak bagi iman mereka. Kristus juga menahan penderitaan salib dengan mata yang melihat kekekalan. Seperti Dia, kita juga harus ada mata yang melihat kekekalan dan ada harapan untuk syurga abadi yang telah Tuhan bukakan bagi kita. Apa jua kesedihan dan kesakitan pun, janganlah berasa pedih, tetapi bersyukur dan bersuka cita, terus memuji dan bergembira. Mari kita lihat buku Ibrani, bab 11 ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini bagaimana? Tidak layak bagi mereka. Orang kudus gereja awal ada harapan besar untuk dunia kekal. Jadi mereka menahan semua kesengsaraan dan penganiayaan. Oleh itu, dunia tidak layak bagi mereka. Ayat 38. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pada zaman ini, kita menempuh jalan iman dengan janji Tuhan untuk berkat yang lebih besar daripada orang kudus gereja awal. Kita menerima cahaya kebenaran yang 7 kali lebih kuat daripada gereja awal. Jika begitu, kita yang mempunyai mata untuk melihat kekekalan akan dapat memikul apa sahaja jenis salib. Melalui perayaan roti tidak beragi hari ini, yaitu perayaan penderitaan, mari kita fikirkan sekali lagi kesakitan Kristus dan bertanya kepada sendiri, bagaimanakah Kristus menanggung dan mengatasi salib? Bagaimanakah kita dapat mengatasi kesakitan salib yang harus kita pikul? Tanpa mata untuk melihat kekekalan, kita tidak dapat memikul salib yang bahkan terkecil pun. Kita akan merungut dan merintih dengan segera. Aku percaya Tuhan, tapi kenapa hal ini berlaku kepadaku? Namun, orang yang ada mata untuk melihat kekekalan tidak akan buat begitu. Kalian, jika kita bermata untuk melihat kekekalan, apa jua situasi pun tidak akan menjadi unsur kemalangan.
Semuanya ialah unsur kebahagiaan. Melaluinya, kita dapat lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan berpeluang untuk berdoa kepada Tuhan sekali lagi. Hari ini, mari kita fikirkan sekali lagi maksud firman Kristus. Hanya orang yang memikul salibnya dan mengikutnya boleh menjadi pengikutnya. Tidak kira apa kesakitan atau kesulitan, marilah kita hidup bersungguh-sungguh dengan hanya memandang syurga kekal, dengan kesyukuran dan kegembiraan. Biarlah pengorbanan Tuhan di atas salib untuk menyelamatkan kita menjadi bermakna. Semoga semua anak Sion akan baik-baik mengikuti jalan bapa dan ibu dengan kesedaran seperti itu. Dengan ini saya tambahkan khutbah. Sekian, terima kasih.